Ya, Assalamualaikum. Selamat berpagi Jumaat. Hari ini bersua kembali kita di Apa Khabar Malaysia. Kami menyerikan pagi anda bertemankan saya Cedi dan juga rakan tugas Nurul pagi ini. Sekali lagi kita digandingkan sesuai sangat dengan perbincangan dan juga pengisian kita pada hari ini akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Hari ini hari menarik. Saya yakin hari untuk permulaan bagi ibu bapa ya, khasnya untuk bertahan mendepani kerenah anak-anak mereka yang bijak-bijak belaka, yang panjang akalnya selama sebulan lebih sebelum memulakan sesi persekolahan baru pada tahun 2024, dan inilah masanya untuk merancang perbelanjaan, merancang perjalanan agar tidak berlakunya ketirisan kewangan kerana banyak duit nak pakai cek sebenarnya untuk persekolahan anak, untuk persediaan Ramadan dan juga berdepan dengan hari raya, dan sebaik mungkin berbelanjalah dengan cermat. Dan pastinya hari ini 9 Februari 2024, dan saya percaya warga kota rasa tenang hari ini keluar bekerja. Betul. Yang bekerja sebab jalan raya memang cukup, orang kata, lengang, tanpa kenderaan, tanpa kesesakan. Orang kata redalah sekejap pemikiran kita kan nak memulakan kerja hari ini. Walaupun esok ialah ramai yang bakal cuti juga, dan esok akan ada sambutan Tahun Baru Cina. Untuk anda yang meraihkannya, yang mungkin dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhati-hati dan jadilah pemandu yang berhemah. Okey, sebab di lebuh raya pun difahamkan turut sesak sebab 2 hari diberikan tol secara percuma. Ramai yang ambil kesempatan dan peluang ini untuk balik kampung. Dan dengan kabarnya kebanyakan kereta akan berlepas keluar untuk keluar daripada ibu negara dan berhati-hati menuju ke destinasi anda. Rancang perjalanan untuk mengelakkan diri daripada berdepan dengan kesesakan luar biasa. Dan kebanyakan yang pergi ke arah utara ya, mungkin ketika ini cuaca di negeri utara panas luar biasa, dan banyakkan minum air, dan kita difahamkan ya, negara bakal berdepan dengan suhu panas dan kering berpanjangan dari hujung tahun ini daripada hujung tahun lepas sehingga awal tahun 2024. Berikutan kekuatan fenomena El Nino dijangka meningkat dengan kebarangkalian melebihi 90%. Itu kita yakin ya, di mana cuaca kering dan panas luar biasa merekodkan cuaca terpanas dalam sejarah dunia kalau kita ikutkan pada tahun lepas lah. Dan kalau boleh kita tak naklah perkara sebegini berulang kembali. Dan apa yang yakin ketika ini, antara usaha yang dilakukan satu mesyuarat untuk membincangkan persiapan negara bagi menghadapi kesan fenomena El Nino dan jerebu akan diadakan pada 22 Februari ini di Putrajaya, melibatkan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam iaitu Nik Nazmi Ahmad, di mana mesyuarat ini akan melibatkan pelbagai kementerian daripada pelbagai agensi, antaranya Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Belia dan Sukan. Dan dalam masa itu Cik Dia, kita dapat lihat perubahan cuaca ini sedikit sebanyak. Yang kita perlu elakkan adalah daripada melakukan aktiviti di kawasan luar, banyakkan minum air, dan yakin daripada aktiviti kesihatan juga mungkin sedikit sebanyak turut jejas seperti demam berpanjangan berterusan, ekoran cuaca sangat panas, dan apatah lagi bahagian pertanian, bidang pertanian yang saya turut kira kena ambil langkah pencegahan dan langkah penguatkuasaan untuk memastikan pengeluaran hasil tanaman tidak terjejas apabila berlakunya musim kemarau ini. Dan bercakap pasal tanaman ni, kita beralih kepada satu lagi. Ini mungkin usaha kerajaan yang sedang dipergiatkan bagi meningkatkan pengeluaran produk ataupun barangan beras negara khususnya, dan dalam masa yang sama menyeragamkan harga lantai belian pada padi di kedua buah negeri dengan semenanjung lah, di mana harga belian padi di Sabah, Sarawak ditetapkan pada harga 1,300. Ini kata Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan KPKM, menetapkan harga lantai belian pada padi di Sabah dan juga Sarawak mulai 15 Februari depan pada harga 1,300 per tan metrik. Dan difahamkan, kata Dato' Arthur Joseph Kurup, ini merupakan jangka panjang dan kerajaan perlu mengukuhkan sekuriti
Makanan Negara bagi memberi tumpuan kepada peluasan kawasan penanaman padi di Sabah dan juga Sarawak dengan memperluaskan program SMART yang telah pun digerakkan, SMART Sawah berskala besar, SMART SBB Alas Kincan ke seluruh negara dan perluaskan lagi kawasan jelapang padi baharu. Dan setakat ini untuk pengetahuan anda, seramai 202 orang pesawah telah pun memberanikan diri untuk menggalas perubahan dan juga inovasi ini, dan jenis variety padi yang digunakan di bawah program SMART SBB di Batang Leks ini ialah MR269 dan keluaran Institut Penyelidikan dan juga Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI yang dibawa masuk khas dari Semenanjung. Dan projek ini telah merekodkan prestasi purata bersih tuaian yang sangat memberangsangkan pada musim tahun 2023 ini, dan sasaran kerajaan untuk meningkatkan tahap sara diri beras negara akan mampu mencapai pada tahap 80% menjelang 2030. Ini yang kita harapkan, kurangnya lah kebergantungan barangan import dari luar, dan kita dapatlah menikmati hasil tanaman sendirilah dengan harga yang kata berpatutan, semua merasainya. Betul, dan ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi negara, apatah lagi kalau dah meningkat tanaman, mungkin kita boleh pula ekspor keluar negara menjadi satu sumber pendapatan dalam negara kita. Okey, baiklah. Sekarang ni kita beralih kepada laporan seterusnya, iaitu mengenai kerajaan memperhalusi cadangan perkasa golongan muda tentang HIV AIDS. Saya yakin ya, golongan muda ketika ini mungkin antara golongan yang paling terdedah dengan kehidupan sosial mereka, dan ilmu itu sebenarnya penting mengenai penjagaan kesihatan diri, apatah lagi dengan mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat seperti penyalahgunaan dadah ataupun gaya hidup seks yang bebas. Ini sedikit sebanyak mendatangkan risiko terhadap penyakit HIV ataupun AIDS. Dan berikutan itu kesedaran untuk memberikan ilmu untuk golongan muda ini, kerajaan memperluas dan memperhebatkan program pencegahan, kawalan dan rawatan berkaitan penyakit ini, memandangkan taburan kes HIV dan AIDS meningkat umur menunjukkan 74% kes yang dilaporkan adalah melibatkan golongan muda berusia antara 20 dan 29 tahun. Ini menunjukkan golongan ini antara golongan yang perlu diberikan perhatian, perlu diberikan ilmu untuk pencegahan terhadap penyakit AIDS dan juga bahaya penyakit AIDS. Baiklah, dan kita akan dapatkan lagi berita utama, berita penting menerusi dari Bilik Berita sekejap saja lagi bersama dengan rakan setugas. Tapi kita nak beri laluan tentang ramalan cuaca untuk hari ini bagaimana. Masih lagi panas terik ke? Namun, jom kita saksikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Nisam Sheila Osman dari Bilik Berita untuk waktu ini. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Pengumuman dan agihan dividen tabung haji atau TH bagi tahun keuangan 2023 dijangka pada April ini, iaitu setelah audit penuh dijalankan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata langkah itu dilaksanakan berikutan teguran Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI sebelum ini agar audit dijalankan sebelum agihan dividen. Ditanya jika agihan pada tahun ini akan membawa kabar gembira kepada pendeposit, Datuk Muhammad Naim meluahkan harapan supaya pihak pengurusan tertinggi TH dapat mencari jalan terbaik bagi mengimbangi pemberian dividen yang munasabah tanpa menjejaskan bantuan keuangan kepada jemaah haji dalam golongan B40 dan M40. Sebelum ini, TH mengumumkan agihan keuntungan tahun keuangan 2022 pada kadar 3.10% setelah mengambil kira zakat 2.57%, melibatkan jumlah agihan sebanyak 2.65 bilion ringgit kepada lebih 8.7 juta pendeposit.
Bagi memantau aktiviti penyelewengan barangan kawalan dan bersubsidi di pintu sempadan negara, seramai 30 penguat kuas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan ditempatkan di 3 pintu masuk utama ke negara ini di sempadan Malaysia Thailand bermula 1 Februari. Pengarah KPDN Kelantan Azman Ismail berkata kesemua mereka akan ditugaskan secara statik dan mengikut shift di kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan. Takat ni belum ada kes, tapi secara logik akalnya pun dengan keberadaan kita di situ menyebabkan pengeluaran barang-barang bersubsidi di Malaysia ke negara jiran, alhamdulillah tak keluar melalui pintu halal. Setakat ni alhamdulillah mampu dikekal sekurang-kurangnya. Yalah, kita nak sebut persen tu payah juga. Okey, sebab Kelantan ni ada 86 km sempadan sungai. Katanya bagi anggota di ICQS Rantau Panjang, mereka akan bertugas 2 shift kerana pintu sempadan dibuka mulai 7 pagi hingga 10 malam. Manakala bagi ICQS Bukit Bunga dan ICQS Pengkalan Kubur, masing-masing 1 shift sehingga sempadan ditutup pada 7 malam. Jelas beliau, penempatan pegawai dan anggota KPDN itu akan dikekalkan hingga perubahan agensi tunggal sempadan oleh kerajaan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT memperuntukkan RM500,000 bagi kerja-kerja menaik taraf Pasar Gerbang Malam yang terletak di Jalan Datuk Tahwil Azhar di Ipoh, Perak. Menterinya Nga Korming berkata Pasar Gerbang Malam yang menjadi tarikan pelancong berkunjung ke Bandara Ipoh akan menjalani kerja menaik taraf fasa kedua menjelang Aidilfitri. Dalam ucapan sempena merasmikan konsert musikal Tahun Baharu Cina 2024 di Amphitheatre Laman Sejahtera di Taman DR Seni Vasagam, malam tadi beliau mengumumkan peruntukan sebanyak RM500,000 kepada Majlis Bandaraya Ipoh bagi melaksanakan kerja-kerja menaik taraf di Pasar Gerbang Malam. Dalam perkara itu, Korming berkata KPKT turut menyalurkan RM500,000 dan MBI memperuntukkan RM250,000 bagi tujuan lanskap dan pencahayaan serta keceriaan di sekitar Taman DR Seni Vasagam. Sebelum ini, Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin dilaporkan berkata amphitheater itu sebuah pentas terbuka yang boleh memuatkan hingga 400 penonton sesuai digunakan untuk pertunjukan hiburan dan seni. Sementara itu, konsert yang dihadiri kira-kira 3,000 penonton daripada pelbagai kaum dan julung kali dianjurkan itu selaras dengan inisiatif mempromosikan Bandara Ipoh yang diiktiraf oleh Rangkaian Bandar Kreatif UCCN, Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO sebagai bandar muzik pada 31 Oktober 2023. Konsert bermula 8 malam mempersembahkan kumpulan muzik daripada Kinta Valley Wind Orchestra KVWO dengan Korming sebagai konduktor muzik serta pelbagai persembahan artis, tarian naga dan singa, nyanyian lagu tradisional termasuk pertunjukan bunga api. Baik, dan itu sekian dari Bilik Berita untuk waktu ini. Saya Nur Nisam Sila Osman. Salam hormat, salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
Hai, terima kasih. Hari ini merupakan hari yang menarik, sebenarnya topik yang bersesuaian sekali. Mungkin sinonim dengan chat berkaitan kehamilan. Ya, dapat ilmu tambahan hari ini. Dan ilmu tambahan juga untuk semua wanita-wanita di luar sana yang sedang hamil ataupun yang merancang untuk hamil. Ini adalah satu topik yang begitu menarik. Apatah lagi kehamilan dan berkaitan obesiti adalah sesuatu yang dikirakan sesuatu yang membimbangkan dan mungkin meningkatkan kepada risiko terhadap kehamilan dan juga tahap kesihatan kepada ibu hamil itu sendiri. Dan kita nak bercakap sebenarnya, nak mengupas topik lebih lanjut mengenai kehamilan dan obesiti. Sejauh manakah obesiti terkait rapat dengan kehamilan ini mengakibatkan jenis penyakit apa? Adakah ia penyakit yang membahayakan kesihatan ataupun mudah dirawat ataupun setakat obesiti saja tapi tak ada kesan sampingan. Itu sebenarnya kita kupaskan. Kami bersama dengan pakar obstetrik dan gynecology Hospital Pakar Wanita juga Kanak-kanak Avicenna, iaitu Dr. Fauziah Jumaat. Selamat pagi Doktor. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Okey, apa kaitannya, kita nak tahu dulu mungkin secara terperinci sebagai permulaan definisi obesiti tu semasa kehamilan. Okey, terima kasih untuk soalan tersebut. Okey, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Jadi obesiti ataupun istilah yang sebelum obesiti adalah kita kata berat badan yang berlebihan lah. Jadi berat badan yang berlebihan ataupun obesiti adalah satu masalah yang sangat membimbangkan lah sekarang ni. Jadi tidak terkecuali untuk semua ibu-ibu yang hamil. Jadi ibu-ibu yang hamil ni pun orang kata, oh saya ni pregnant, jadi mestilah kena naik berat badan saya ni. Betul. Kembang sikit tak ada masalah. Semua itu orang kata pemahaman masyarakat kita lah. Tapi sebenarnya sekiranya seseorang itu kita katakan obesiti ataupun berat badan yang berlebihan ni adalah sesuatu yang merunsingkan masyarakat kita, bukan sekadar di Malaysia tapi juga di luar lah, di luar negara. Jadi secara global secara kata kajian menunjukkan seseorang tu obesiti semasa kehamilan boleh mencapai sekitar populasi 10 sampai 30% daripada keseluruhan ibu-ibu yang hamil. Jadi itu jumlah ketika ini. Okey doktor, nak cakap tadi doktor kata apabila hamil, kalau berat badan tu tak boleh naik, orang cakap apa, kesian lah, tak patut kesian, baby tak makan, ibu seharusnya menambahkan berat badan untuk hamil. Tetapi bagaimana pula seseorang tu berat badannya dah sememangnya mengikut kadar indeks BMI mereka dan mencapai tahap obesiti tetapi ingin hamil, adakah ianya berisiko ataupun mengakibatkan kesan terhadap kesihatan? Bagaimana? Okey, sebenarnya setiap ibu yang hamil ni apabila dikatakan kita panggil urine pregnancy kita lah, kita cek urine oh hari ni saya miss period, so lepas 2-3 hari cek pemeriksaan urine mengatakan kita hamil. Jadi seseorang ibu ni ataupun wanita ni eloklah untuk melakukan pemeriksaan kita panggil buka buku pink lah. Jadi buka buku pink ni maksudnya buka buku untuk cek kehamilan tadi sekitar early 12 minggu dan ke bawah lah, maksudnya trimester pertama. Jadi semasa tu semua ibu-ibu ni akan diambil berat badannya, ketinggiannya untuk dikira BMI tadi. Jadi kalaulah kata BMI kita ni seseorang tu sekitar normal, sepatutnya di antara 18 sampai 25 itu dikatakan BMI yang normal. Okey, tapi sekiranya melebihi daripada tu, contohnya BMI dia dikatakan melebihi 25, so seseorang tu telah dikatakan sebagai overweight. Jadi bila dia dah dikatakan overweight, dia dah kena berjaga-jaga. Maksudnya dia nak hamil ni. Jadi sebelum dia hamil tadi, sepatutnya ibu ni tadi ataupun wanita ni melakukan pemeriksaan lebih awal kepada doktor untuk screen. Saya ni perlukan diet, advice diet ke macam mana sebelum kita masuk ke alam kehamilan tadi. Okey, hamil ketika obesiti, apa risiko sebenarnya yang mengundang doktor? Of course, memang banyak sangat risiko sekiranya seseorang tu hamil dan dia obes. Jadi obes ni apabila kita kata definisinya apabila BMI melebihi 30. 30 kg per meter square. Okey, so dan dia obes dan dia hamil. Okey, itu adalah satu masalah yang boleh berlaku ataupun komplikasi memang boleh berlaku sepanjang kehamilan tadi. So boleh berlaku kepada si anak tadi, boleh berlaku kepada si ibu tadi. So bayi yang dikandung ni kalau ibu tu obes, selalunya semasa pemeriksaan di klinik, doktor akan tengok, oh scan bayi tu besar. Kita panggil macrosomic baby lah. So macrosomic baby adalah satu masalah di mana selalunya apabila
ibu ataupun anak yang dikandung ni memang dia punya saiz tu besar, selalunya dia susah nak dapat kedudukan yang normal. Kita panggil unstable lie. Jadi unstable lie ni adalah kedudukan yang tak normal, sehingga boleh menjurus kepada kelahiran secara cesarean section. Itu masalah kepada bayi. Banyak lagi sebenarnya, antara lain kelahiran yang sukar, proses yang lama, proses yang lambat. Yang itu adalah kata kesan akibat ibu yang obesiti tadi dan mengandung anak yang besar dan mengalami masalah lain. Banyaklah komplikasi untuk melahirkan. Itu pula berkaitan dengan anak. Bagaimana dengan ibu itu sendiri sekiranya berdepan dengan obesiti ketika hamil? Adakah ianya berisiko untuk berdepan dengan sebarang penyakit? Bagaimana? Ya, betul. Jadi apabila si ibu tadi ni dikatakan obes dan dia hamil, selalunya apa yang masalah utama yang boleh berlaku adalah kencing manis lah, diabetes semasa kehamilan. Dan seseorang tu apabila dikatakan mempunyai kencing manis semasa kehamilan, sebenarnya dia ada peringkat lah. Yang pertama sekali kita panggil GDM yang hanya memerlukan diet control sahaja. Tetapi ada juga sekiranya pemeriksaan kita panggil blood sugar profile dia tidak normal, doktor terpaksa menyarankan untuk melakukan ataupun mengambil ubat untuk memastikan kawalan gula tu okey sepanjang kehamilan. Itu kencing manis lah. Selain daripada itu, ibu yang obesiti juga boleh mengalami komplikasi tekanan darah tinggi lah semasa kehamilan tadi. Kenapa bila berlakunya kehamilan dan berlakunya obesiti sering dikaitkan dengan gula? Adakah disebabkan pengambilan gula yang berlebihan ini menyebabkan ibu mengandung atau ibu hamil itu mengalami obesiti itu sendiri? Ya, sebenarnya apabila seseorang itu hamil jadi seseorang tu dia akan of course akan mula makan yang banyak. Dia kata nak makan untuk 2 orang dan sebagainya. Jadi apabila dia mengambil makanan yang berlebihan, gula yang berlebihan, secara tak langsung gula dalam badan dia akan mula meningkat. Dan sekiranya tidak terkawal, secara tak langsung bayi tadi pun boleh mendapat berat badan yang berlebihan juga sepanjang kehamilan tadi. Bagaimana sebenarnya kita nak membuat check up ataupun rawatan kendiri untuk mengetahui BMI kita ni memang tak melebihi kadar obesiti tu? Bagaimana doktor? Mungkin secara basic doktor boleh terangkan? Okey. Sekiranya hamil kita daripada asal lagi semasa pemeriksaan buku ping tu kita dah tengok dah. Okey, seseorang ibu ni ataupun pesakit ni adalah obes. Jadi pertama sekali doktor akan mula menyarankan untuk dirujuk kepada pakar pemakanan lah. Pakar pemakanan untuk memberitahu berapa portion karbohidrat, berapa portion protein untuk diambil oleh ibu tadi supaya pengambilan pemakanan tu seimbang. Jadi kat situlah kita kena tengok. Okey, saya tertarik pada pengambilan pemakanan seimbang. Mungkin antara diet yang sesuai disarankan kepada ibu hamil ini supaya mereka tidak mengalami obesiti ketika sepanjang proses kehamilan mereka. Bagaimana doktor? Betul. Jadi sebenarnya pemakanan seimbang ni in general secara sebenarnya tidaklah beza sangat dengan wanita ataupun kita yang tidak hamil ni di mana karbohidrat kalau boleh dikurangkan, lemak-lemak tu dikurangkan, protein dengan fiber ditinggikan. Jadi yang itulah pengambilan yang seimbang. Sayur-sayuran harus dilebihkan, buah-buahan harus dilebihkan. Okey, baik doktor. Kalau contohnya di awal kehamilan memang kita dah mengalami obesiti kerana kencing manis ataupun apa orang panggil diabetes. Apa saranan doktor sendiri kepada ibu-ibu yang mengandung ni? Okey, maksudnya kalau sebelum kehamilan lagi. Ni awal kehamilan. Dia dah mengetahui dia mengalami diabetes. Okey, jadi yang itulah sebenarnya di awal mengandung sangat-sangat penting untuk ibu ni tadi membuka buku ping tu lebih awal. So apabila doktor dah tahu seseorang tu ada diabetes, jadi kita kena memeriksa secara lebih detail. Apa yang perlu dilakukan antara lain merujuk kepada pakar supaya kandungan tu lebih baiklah, kandungan tu jadi lebih baik. Jadi pantauan yang kita akan lakukan dengan melihat kadar gula sepanjang kehamilan, berat badan bayi, melakukan ultrasound itu antara yang kita harus lakukan lah. Okey. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Sebenarnya banyak lagi kita nak tanya ni dan kita akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kupasan menarik.
masih lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia bersama kami, saya Cedi dan juga Nurul, bercerita dan bercakap tentang kehamilan dan juga obesiti. Ada orang bila ditegur ketika hamil, tak ada masalah, tak mengapa, biasalah. Lagi chat, orang hamil ni jangan ditegur makan, orang hamil tak baik. Apa nak makan, kena tunaikan permintaan kerana yang mengidam tu adalah bayi. Sebenarnya itu adalah mitos mata-mata. Tapi ada juga setengah ibu yang mengandung memang kisah dengan berat badan yang naik secara mendadak. Tapi ada di setengah ataupun golongan ibu yang memang tak ambil peduli langsung. Tapi ini memang ada risikonya lah sebenarnya. Okey. Masih lagi kita bersama dengan doktor. Silakan dulu. Dan doktor, tadi kita dah sebut mengenai berat badan naik kan, di mana doktor menyarankan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Tetapi sekiranya seseorang ibu itu mengalami obesiti ataupun bakal ibu ketika hamil, adakah boleh mereka melakukan diet ketika hamil? Dan diet yang disifatkan adalah diet seperti yang tidak makan. Adakah ia memberi kesan terhadap bayi, ataupun apakah diet yang sesuai untuk ibu obesiti ini untuk mengurangkan berat badan mereka? Okey, baik. Terima kasih untuk soalan tu, Nurul. Jadi diet ni sebenarnya istilah dia sangat luas jugalah. Kalau istilah doktor tu, diet adalah makanan yang seimbang tadi. Tapi walau bagaimanapun mungkin dari segi masyarakat kita, diet tu bermaksud tidak makan, terlalu kontrol. Jadi bagi saya ataupun bagi kami pakar-pakar obstetrik, kami tidak menyarankan langsung untuk seseorang tu diet tidak makan dah sama sekali. Apatah lagi dengan pengambilan, mungkin ada yang merancang nak makan ubat untuk diet pula. Sebab doktor kata tak boleh overweight, tak boleh jadi saya nak kena kurus sikit, saya nak kena diet. Tidak. Jadi untuk ibu-ibu yang hamil yang memang dah obese pada saat kehamilan tadi, kita ada juga kenaikan berat badan yang perlu semasa kehamilan tadi. Jadi sepanjang kehamilan, selama 40 minggu kehamilan ataupun sekitar 10 bulan, 9 bulan lebih lah dekat 10 bulan tadi, kenaikan dia tidaklah melebihi, dia di antara 5 sampai 9 kilo sepanjang kehamilan tadi. Jadi berat badan yang ideal sebenarnya bagaimana untuk ibu yang hamil ni? Okey, dia berat badan yang ideal sebenarnya dia akan bergantung kepada BMI pada saat pertama kita diambil semasa membuka buku ping. Jadi perkiraan kita pula apabila setiap minggu sekitar 0.2 sehingga 0.3 gram seminggu untuk kenaikan semasa trimester yang kedua dan ketiga. Jadi diet kita tak galakkan, tapi peningkatan berat badan harus ada dengan mengira berapa berat pada setiap minggu kenaikan berat badan kita tadi. Doktor, dan tadi di awal rancangan doktor ada menyatakan ibu hamil yang berkaitan berdepan dengan masalah obesiti berisiko untuk berdepan dengan penyakit antaranya kencing manis, diabetik, darah tinggi, dan bagaimanakah pula dengan struktur berat badan mereka ini mengakibatkan penyakit trombosis ataupun darah beku di kaki. Mungkin doktor boleh komen lebih lanjut mengenainya. Soalan yang sangat-sangat penting sebenarnya. Jadi seperti kita sedia maklum lah apabila seseorang tu setelah bersalin, kebiasaannya setelah bersalin lah tidak kita nafikan juga semasa seseorang itu hamil. Sebenarnya ibu-ibu hamil ni dia bertendensi berkemungkinan untuk mendapatkan kadar pembekuan darah yang tinggi. Jadi apabila lepas bersalin pula dengan tak boleh nak bergerak lah, sakit sana dan sakit sini, terutama sekali setelah melakukan pembedahan cesarean section, ibu memang berisiko untuk mendapat kita panggil venous thromboembolism, di mana ini adalah satu masalah di mana berlakunya kumpulan darah beku di sekitar kaki. Jadi kalau ibu tu tidak bergerak, banyak sangat baring, tidak banyak minum air kosong, air putih, jadi perkara itu boleh menyebabkan risiko lebih tinggi, di mana ketulan darah-darah beku tadi ni dia boleh bergerak sehingga menyumbat saluran paru-paru seseorang, sehingga boleh menyebabkan seseorang ni kolaps, pingsan, meninggal dan sebagainya. Adakah ianya berlaku kepada mereka yang mengalami penyakit ataupun penyakit 3 serangkai itu saja, ataupun tidak semestinya? So boleh berlaku kepada siapa-siapa sahaja. Sebenarnya in general boleh juga berlaku kepada siapa-siapa sahaja yang especially setelah pembedahan. Walau bagaimanapun ibu hamil dengan masalah obesiti, berlakunya pembedahan lebih berisiko untuk mendapat masalah ni. Okey, ibu hamil dengan masalah obesiti contohnya, dan juga ada lagi penyakit lain, kencing manis dan darah tinggi, penyakit 3 serangkai ini, apabila melahirkan, apa komplikasi yang bakal berlaku kepada anak ni? Of course, yang ini antara sangat-sangat penting juga. Okey, antara lain kalau komplikasi semasa kelahiran, selain daripada yang saya ada nyatakan tadi, poor progress of labour, jalan tak buka, teran tak keluar. Jadi
terpaksa doktor lakukan pembedahan secara emergency. Selain daripada itu, sekiranya anak yang dikandung tadi besar, kita terpaksa lahirkan juga ataupun ibu keluarkan anak yang besar tadi, boleh berlaku shoulder dystocia. Shoulder dystocia tu maksudnya sangkut bahu anak ni di kawasan perineum ibu, sehingga boleh menyebabkan kecederaan yang kekal kepada si anak tadi. Dan tidak sekadar itu, boleh juga berlaku trauma ataupun maaf nak cakap koyakan yang besar di sekitar perineum ibu sekiranya bayi yang dilahirkan tu itu besar. Kalau contohnya ibu mengalami diabetik, adakah anak berkemungkinan risiko bila melahirkan akan mengalami diabetik awal pada baby? Bagaimana? Ini sebenarnya perlu dilihat oleh doktor kanak-kanak ataupun pediatrician kita untuk menilai, mengakses keadaan si bayi tadi, adakah sihat ataupun tidak. Tetapi sekiranya ibu yang melahirkan si anak ni tadi mempunyai diabetes, sama ada diabetes yang memang daripada asal dah ada ataupun semasa hamil tadi, jadi si anak ni tadi akan kata berisiko juga untuk mendapat kencing manis pada kemudian hari nanti. Okey, doktor, sinonim dengan obesiti apabila ketika hamil, adakah ada terdapat rawatan ataupun senaman yang bersesuaian yang boleh dijalankan oleh ibu hamil tersebut? Bagaimana? Ataupun hamil ni sebenarnya tak boleh bersenam, bahaya untuk bayi. Tak digalakkan. Itu yang makan, berat badan pun bertambah. Bagaimana doktor? Ya, jadi antara aktiviti yang sepatutnya lah setiap ibu hamil dilakukan, bukan sekadar untuk kita perlu membaca, perlu ada ilmu semasa kita hamil, sebab dia satu proses yang menarik sebenarnya. Tapi untuk si ibu tadi, selain daripada melakukan aktiviti duduk sahaja, ya betul, aktiviti kata senaman ringan, senaman yang tidak keterlaluan dan sederhana perlu dilakukan. Mungkin berjalan, brisk walking, ada juga ibu yang kita galakkan untuk berenang, tapi tindakan ini tidak terlalu kuat. Mungkin sekitar dalam 15 ke 30 minit setiap kali aktiviti tersebut, dan dalam seminggu kemungkinan dalam 3 ataupun 2 kali sahajalah. Jadi orang kata kena ada aktiviti juga, supaya tidaklah duduk saja, kena ada aktiviti yang tidak terlalu berat tadi. Baik, ibu yang mengalami masalah obesiti semasa kehamilan, sebagai contoh, mungkin dia dah takut, individu ataupun mereka yang hamil ni takut dia dah mengalami obes, dan masa sama dia nak turunkan berat badan. Kalau penurunan berat badan yang ketara berlebihan semasa kehamilan, bagaimana? Apa pula risiko dia sebenarnya, doktor? Sebenarnya kalau kita katakan penurunan berat badan yang sangat ketara pula sepanjang kehamilan, memang satu tanda-tanda yang tak baik lah, tak bagus lah, something is happening. So selalunya perkara ni doktor kena kaji balik, ada masalah ke dengan pertumbuhan bayi tadi, di mana bayi tu tak cukup berat, kita panggil IUGR, ataupun small for gestational is SGA baby. Jadi ni semua adalah risiko yang boleh berlaku sekiranya ibu turun secara mendadak pula. Atau adakah ibu mempunyai penyakit lain yang tiba-tiba baru wujud sepanjang kehamilan, tiba-tiba berat badan rendah pula. Kenapa? Jadi memang ada benda yang kita kena tengok. Sepatutnya berat badan kena naik, tapi sekarang berat badan turun pula. Jadi ada something yang kita kena check, adakah anak yang tak sihat ataupun ibu ada penyakit tiba-tiba yang baru hadir, yang perlu dikaji, yang perlu dirujuk kepada pakar. Itu dia, penting rujuk pada pakar, jangan kita ambil mudah merujuk kepada Dr. Google, ya. Okey, Google itu untuk panduan sahajalah. Selebihnya kita terus mendapatkan rawatan dan juga nasihat daripada pakar. Itu yang pastinya. Dan kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita, Dr. Fauzia Jumaat, pakar obstetrik dan ginekologi Hospital Pakar Wanita dan juga Kanak-kanak Mesena, kerana sudi berkongsi ilmu bersama kami mengenai kehamilan dan obesiti, dan diharapkan mereka di luar sana yang merancang untuk hamil supaya menjaga kesihatan anda, elakkan daripada berdepan dengan obesiti, dan kerana apabila obesiti di kala hamil sebenarnya banyak masalah. Kalau boleh kita nak menjalani proses kehamilan dalam keadaan yang penuh dengan momen-momen yang manis, dengan tenang. Betul. Baik. Apapun, insyaAllah kita jumpa di lain kesempatan, doktor. Satu perkongsian yang cukup berguna untuk anda yang mungkin rasakan mempunyai masalah sekarang ini berhadapan dengan obesiti. Apapun, tenangkan fikiran anda, insyaAllah semoga segalanya dipermudahkan. Baik, selepas ini kita nak beralih ke perkembangan industri kreatif tempatan. Jangan ke mana-mana.
Ya, masih lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Kalau tadi kita bercakap tentang industri perubatan dan juga kesihatan, kali ini kita nak beralih ke industri kreatif tempatan kita dan juga akan melangkah ke industri kreatif luar negara. Wow, itulah. Cik, ingat tak dulu zaman-zaman sekolah, zaman-zaman belajar, kita suka baca novel kan? Masuk muda remaja. Dulu tak ada gadget. Dulu tak ada gadget. Buku dekat tangan. Sekarang siapa sangka daripada buku ni, daripada kisah-kisah novel, banyak sekali diangkat untuk menghasilkan drama ataupun filem yang berkualiti. Dan sinonim dengan itu kita nak membincangkan mengenai topik hari ini yang saya kira kan berkait rapat. Dan tentunya kita akan bercakap tentang anugerah telenovela yang ke-9 dan KLIFA ataupun KLIFA 2024 memacu industri. Tentunya tetamu kita pada pagi ini, kita menjemput di hujung sana, kita ada Dr. Hassan Hamzah selaku Presiden Yayasan Pembangunan Buku Negara dan juga pengerusi anugerah telenovela. Selamat pagi, selamat datang Doktor. Dan berbaju hitam kita bersama dengan Haji Muhammad Zaini Hassan selaku pengarah program KLIFA 2024. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Kita terus saja teruja sebenarnya nak mengetahui tentang ATN ATN 2024 untuk kali yang ke-9 ni. Mungkin Doktor boleh mulakan tentang keistimewaan malam anugerah telenovela tahun ni. Bagaimana Doktor? Alhamdulillah, terima kasih Bernama TV. Kami akan menganjurkan satu siri lagi anugerah telenovela yang ke-9. Kita panggil Malam Gala Anugerah Telenovela pada Jumaat 23 hari bulan Februari nanti 8 malam. Okey. Dan biasalah anugerah telenovela adalah asas kepada cerita-cerita yang diadaptasi daripada novel-novel. Jadi kita panggil telenovela. Mana drama ini sangat popular di seluruh dunia sebenarnya. Dan Malaysia juga sudah menjadi satu trend di mana apabila novel itu diangkat menjadi drama bersiri, telenovela ataupun filem. Kadang-kadang filem itu diadaptasi filem kepada novel. Jadi ini book to screen ini menyebabkan buku itu sangat laris. Jadi oleh kerana Yayasan Pembangunan Buku Negara ini nak membangunkan industri penulisan, jadi yang fiction novel-novel ini apabila dah didramakan boleh lakulah, terjual dengan pada bilangan yang sangat banyak, ratusan ribu naskah, berpuluh kali ulang cetak. Sebelum ini novel-novel hanya boleh laku 3,000 naskah atau 5,000 naskah, itu saja. Jadi Malam Gala Anugerah Telenovela adalah untuk mengiktiraf penulis skrip, novelis, penulis skrip drama adaptasi dan penerbit drama tersebut serta pelakon artis lelaki, artis wanita, dan juga kita ada pelakon terbaik. Kita ada pelakon yang diundi di atas talian pelakon popular. Jadi semua ini adalah untuk mengangkat industri kreatif negara ke peringkat dunia. Okey, kita nak tahu juga pandangan daripada Dr. Haji Zaini kalau terdahulu kita kali ini anugerah telenovela tahun yang ke-9 apakah kelainan yang dibawa pada tahun ini berbanding tahun sebelumnya? Kita sekarang ni dah tahun ke-9, dah cukup matang lah. Jadi kita setiap tahun tu ada peningkatan dan alhamdulillah pada tahun ini kita pelancaran KL International Film Academy Award akan dibuat bersempena dengan anugerah telenovela kan. Jadi bersekali pelancarannya. KLIFA ni akan diadakan pada Ogos. Jadi kita memeriahkan lagi anugerah telenovela ni dengan pelancaran KL International Film Academy Award. Ni yang pertama kali. Jadi ni satu anjakan yang jauh ke depan lah. Sebab ada orang kata kenapa kita nak anjurkan International Film Festival Film Academy Award di Malaysia. Filem kita pun, industri kita tak cukup besar. Tapi dengan adanya KL International Film Academy Award ni akan menyediakan satu environment yang kondusif untuk pengkarya kita. Kita boleh
berkongsi maklumat, berkongsi semangat dengan apa penggiat industri perfilman dari seluruh dunia sebenarnya. Setakat ini kita baru buka Januari hari itu, tengah Januari, sehingga setakat ini ada 1,000 penyertaan ada daripada 98 negara. Yang tertinggi penyertaan setakat ini daripada Iran, yang kedua daripada India, Iran 200 lebih, India dalam 80, Indonesia dan sebagainya. Even ada daripada Arab Saudi, dari Kyrgyzstan, dari seluruh dunia pokoknya, dari negara-negara Afrika juga ada telah menghantar penyertaan, dan kita jangka sehingga Ada lagi penambahan. sehingga Mei kita tutup penyertaan. Banyak tu. Mungkin mencapai 3,000, 4,000. Okey, daripada pemahaman penyertaan daripada pelbagai kategori daripada 98 negara. Ya. Okey, bagaimanakah sambutan yang amat memberansangkan ini diterima sehingga sebegini sekali? Ya, dalam waktu yang singkat kita ya, terima betul. penyertaan yang memberansangkan. Kita gunakan yang pertama dari kedutaan-kedutaan. Kita ada hubungan yang baik dengan kedutaan sebab kita juga selalu hadiri festival-festival filem yang contoh dianjurkan oleh Brazil, Argentina dan sebagainya. Jadi kita dah ada hubungan dengan kedutaan, dan juga kita gunakan yang sekarang yang paling mudah, social media. Untuk mempromosikan dan mengembangkan lagi melalui social media, dan juga kita menggunakan tokoh-tokoh perfilman dunia, antaranya macam Majid Majidi, Ihsan Kabil daripada Turki. Jadi melalui networking mereka juga kita gunakan. Jadi kepercayaan masyarakat perfilman dunia ni dengan melihat tokoh-tokoh ni juga terlibat dalam festival kita award kita ni, dia menarik penyertaan yang begitu ramai. Jadi kita nak tanya, antara kategori yang dipertandingkan kan, betul. adakah mungkin sama dengan anugerah telenovela? Kalau difahamkan, anugerah telenovela dah menjaga untuk kali yang ke-9 penganjurannya. Untuk kali ini bagaimana? Ada penambahan kategori award untuk pekarya kita ataupun pemain industri, bagaimana untuk kali ini? Kategori anugerah telenovela dan juga kategori Kuala Lumpur International Film Academy Award ni sama je. Sama sebab apa? Dia melibatkan perkara yang popular, yang terbaik, dan juga Lifetime Achievement Awards. Mengenai recognition, mana kita pengiktirafan. Cumanya yang telenovela ini adalah berbentuk lokal di Malaysia sahaja. Tetapi Kuala Lumpur International Film Academy Award ini seluruh dunia. Dia ada peringkat ASEAN, di peringkat Asia dan peringkat antarabangsa keseluruhannya. Ada penyertaan daripada Latin America, ada penyertaan dari Afrika dan juga seluruh benua lah. Jadi kelihatannya Kuala Lumpur ini telah pun diiktiraf sebagai kota dunia. Kita ada Twin Tower yang tertinggi dah berpuluh tahun dah. Kita sekarang ada menara Merdeka Tower yang kedua tertinggi. Jadi Kuala Lumpur ni sudah dikenali di seluruh dunia. Jadi apabila kita test, kita uji dengan satu anugerah filem, di sini jelas kelihatan sambutan tu sangat memberansangkan. Ini adalah disebabkan Malaysia ini sudah cukup terkenal. Jadi kita ada pembikin filem, kita ada industri kreatif. Cuma kita agak selama ini segan silu lah nak mempromosikan ke di peringkat dunia agaknya. Jadi apabila kami cuba sedaya upaya di bawah kepimpinan Yang Mulia Tengku Tan Sri Tengku Azlan memimpin kita, dan bersama dengan pengerusi FINAH Datuk Kamel dan juga CEO FINAH Datuk Azmir dan persatuan-persatuan semua. Kita ada juga Datuk Abdin Syauqi selaku Presiden FDAM kan. Jadi Datin Paduka Suhaimi Baba terlibat dalam hal ini. Pada mulanya mungkin ramai yang tertanya-tanya, kenapa orang buku dengan sibuk-sibuk dalam filem? Kita panggil Tuan Haji Zaini selaku Setiausaha Agung Persatuan Pengarah-pengarah filem. Tuan Haji, why not we combine? Kita satukan
dunia penulisan, penulisan novel, buku, adaptasi jadi drama dan filem, pengarah filem dan artis semua kita gabungkan menjadi satu, iaitu dunia kreatif pada skala yang besar. Dan kita test dalam anugerah telenovela. Asalnya anugerah buku negara. Anugerah telenovela ini adalah sebahagian daripada anugerah buku negara. Apabila majlis profesor negara juga mengiktiraf dan semua universiti-universiti mengiktiraf, jadi kita cuba sedaya upaya di dalam bentuk drama dan filem di peringkat antarabangsa. Alhamdulillah penyertaan di seluruh dunia tadi dah mencecah 1,000 lebih lah sebenarnya. Pada hari ini memang kita jangkalah tarikh tutupnya lambat lagi lebih daripada 3,000. Ini jangkanya tutup awal ni. Ya, 3,000. Sebab apa? Ini membuktikan bahawa Malaysia dan Kuala Lumpur ini diiktiraf. Jadi kita berharaplah di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Madani hari ini menyokong kita lestarikan dunia industri kreatif, kita lestarikan dunia perfilman, kita lestarikan sustainable lestari ni kita dunia penulisan. Jadi kita bekerjasama Yayasan Penguandang Buku Negara, Yayasan Lestari Malaysia, Persatuan Filem, Persatuan Pengarah-pengarah Filem FDM, seniman dan juga FINAS terutamanya. Jadi kita minta semua bekerjasama memandang ini satu program untuk mempromosikan Kuala Lumpur ke peringkat dunia. Ya, itu pastinya. Okey, kita balik kepada Haji Zaini. Kita nak tahu sahaja beberapa masih yang ada. Mungkin Haji Zaini boleh kongsikan bila tarikh berlangsungnya acara istimewa ini. Dijangkakan pada 7 hingga 11 Ogos. Di mana? Di tempatnya PWTC dan KLCC. Kita tengok yang mana lebih belanja. Kita harapkan jugalah teruja sebenarnya untuk menyaksikan KL IFA ini antara kata anugerah yang berprestij. Pertama kalinya Malaysia akan adakan KL International Film Academy Awards. Untuk maklumat lanjut anda boleh layari sahaja klifaa.com. Okey, mana tahu kan namanya tak I ke? Okey, silakan. Mungkin seringkas mungkin harapan Dr. Hassan terhadap penganjuran acara kali ini bagaimana? Bagi malam gala anugerah telenovela, kita akan memilih 5 orang wakil Malaysia. Mana pemenang beberapa kategori anugerah telenovela akan mewakili Malaysia ke KL IFA, ke Kuala Lumpur International Film Academy Award dan Festival. Dan kita juga harus jangan segan silulah mempromosi bakat-bakat tempatan kita di peringkat dunia. Sebenarnya tahap mutu berlakonan, mutu filem, pembikinan sudah ke tahap yang sama di peringkat antarabangsa kerana kita menggunakan komputer yang sama, teknik-teknik pembikinan yang sama dan kebanyakannya program-program filem pun ada di setiap universiti dalam dunia. Jadi sudah seharusnya rakyat Malaysia bangun menunjukkan diri bahawa Malaysia boleh sama taraf di peringkat pembikinan dunia filem di peringkat antarabangsa. Sama-sama kita mendoakan yang terbaik dan semoga acara ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan dan melahirkan lagi filem-filem kualiti, orang kata apa, memberikan semangat lagi kan untuk penggiat filem untuk mengeluarkan filem yang lebih berkualiti lagi. Dan terima kasih kita ucapkan para tetamu kita pada hari ini iaitu Haji Muhammad Zaini Hassan merupakan pengarah program KL IFA 2024 dan juga Dr. Hassan Hamzah merupakan Presiden Yayasan Pembangunan Buku Negara dan pengurusi anugerah telenovela. Atas kesempatan masih ada. Dah pun sampai di penghujungnya untuk Apa Khabar Malaysia pagi ini. Esok rakyat Malaysia ataupun warga kota pun dah mula membajiri ataupun memenuhkan lebuh raya kan, nak pulang ke kampung. Malam ni kita akan sambut perayaan Tahun Baru Cina. Apa pun berhati-hati di jalan raya dan jaga diri anda, jaga makan, jaga pakai, jaga kesihatan masing-masing. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Saya diundurkan diri. Bye-bye.